Perwakilan pemerhati sekalian, seterusnya kita akan mendengar perbahasan usul tokoh undangan kita yang ketiga dalam bidang politik dari Lembaga Sanksi Abdul Qadir Syekh Fadil yang cukup dikenali, walaupun hari ini dia pakai baju lain, selalu dia bow tie, kan? Tapi dia kenal arahnya baju Melayu, dia pakai baju Melayu lah, kan? Kita mengenali beliau cukup dekat sebenarnya dengan berbagai pengalaman beliau. Namun saya bacakan profil beliau untuk kita sama-sama kenali beliau. Tan Sri Abdul Qadir bersekolah di Kulim dan menuntut jurusan undang-undang di Lincoln Inn, London pada tahun 1970-an. Sepulangnya beliau ke tanah air, Tan Sri Qadir berkhidmat dalam kor diplomatik antaranya di Pakistan dan Vietnam. Beliau kemudian memulakan kerjaya sebagai peguam sebelum memenangi pilihan raya 1978 dan memulakan tugas sebagai setiausaha parlimen bagi Kementerian Luar Negeri. Tan Sri cukup sinonim dengan sapu tangan dikocek, jaket beliau, bow tie dan program-program kreatif yang dilaksanakan ketika menjadi Menteri Pelancongan dan Kebudayaan dan Menteri Penerangan. Tan Sri Qadir memenangi pilihan raya sebanyak 5 kali. Terakhir pada tahun 2004 dan beliau tidak bertanding lagi dalam pilihan raya selepas itu. Pada tahun 2012 beliau mengumumkan keluar UMNO selepas 56 tahun dalam parti itu. Beliau baru-baru ini mengasaskan dan mengetuai sebuah parti politik baru, Parti Ikatan Bangsa Malaysia atau Ikatan. Kepada yang berbahagia Tan Sri, saya persilakan dengan hormatnya untuk membahaskan isu politik dalam pembahasan usul tokoh-tokoh undangan. Kepada Tan Sri, persilakan dengan hormatnya. Saya nak bercakap 2 jam, tak peduli. Tak apa, maghrib balik kan, kita balik kan. Tak boleh Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya inginlah mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada pihak penganjur, NGO dan khususnya PAS yang telah pun menganjurkan Kongres Rakyat ni dah sampai masanya sangat. Nombor 2, saya ucap tahniah juga kepada pihak penganjur yang telah pun memilih tema membina negara sejahtera. Ini memang first class, memang top, memang up to date. Sekarang ni di seluruh dunia negara-negara maju, dia tak menggunakan adalah GDP lah itulah ini untuk mengukur kejayaan sesebuah negara. Dia menggunakan happiness index. Itulah tu kesejahteraan. Tahniah kepada pihak ni. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ni negara yang bertuah. Apa yang kita tak ada? Ya, minyak, gas, kelapa sawit, pelancongan, segala-galanya kita ada. Dan alhamdulillah juga tak ada lah gempa bumi, taifun lah itu ini yang dahsyat-dahsyat yang kita baca selalu di Filipina, di Jepun dan sebagainya. Tak ada. Sini kalau ada banjir sampai ke lutut pun kita keras 10 angkatan bersenjata bagi tolong. Jadi negara yang bertuah. Dan alhamdulillah almarhum bapa Malaysia kita telah pun meletak batu asas yang kukuh, pilih dasar yang baik-baik dan untuk 30 tahun, 40 tahun yang pertama memang mereka beramanah, berintegriti dan kita menjadi sebuah negara yang cukup-cukup maju. Alhamdulillah. Sepatutnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ikut apa yang dibuat oleh bapa-bapa kemerdekaan kita dulu ni, dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat kita, kita ni
negara maju dah lama dah maju. Tak ada orang miskin dalam Malaysia. Kemiskinan sifar. Kalau kita pergi ke Singapura, tuan-tuan dan puan-puan, kita tukar duit kita RM1, dia kena bayar 3 Sing dolar untuk RM1 Malaysia. Itu sepatutnya benchmark. Kalau kita ni ada kerajaan yang berintegriti, integriti seperti pemimpin-pemimpin yang dulu-dulu ni. Ini tuan-tuan dan puan-puan, sepatutnya kita negara maju, tak ada kemiskinan, semuanya sejahtera. Almarhum Tengku dulu, bapa Malaysia kita, bahasa yang dia selalu guna ni senang ya. Kami di Parti Ikatan dah guna itu sebagai amanat merdeka bapa Malaysia. Dia selalu pesan cara very simple dia tu, kita ni rakyat berpilang kaum kena berpakat. Ya, janganlah kata perkara-perkara yang menyakit hati antara satu dengan lain. Janganlah buat benda-benda yang akan menyusahkan orang lain. Dan sebagai keluarga Malaysia, maka kita mesti bersedia untuk tolong-menolong antara satu dengan lain, yang kaya tolong yang miskin, yang mundur, yang maju tolong yang miskin dan sebagainya. Barulah kita semua akan seronok. Bahasa dia tu seronok. Timah hari ni sejahtera. Di dunia sekarang ni Denmark, Sweden, Norway, France, negara-negara maju digunakan happiness index. Ini tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah. Jadi untuk 34 tahun yang pertama kita memang bahagia. Walaupun kita hebat PAS UMNO gitu gini kita gocoh sakan. Tetapi tak boleh napi bila kita keluar negeri, kita boleh berjalan dengan tegap, megah. Who are you? I'm a Malaysian. Wah, negara dunia ketiga yang dah maju. Dari segala segi kita maju. Dan kita menjadi inspirasi macam mana boleh sebuah negara yang berbilang kaum, agama, budaya dan sebagainya boleh hidup sebagai satu keluarga, pakat membina bangunan negara dia sehingga menjadi contoh dan tauladan kepada seluruh dunia. Hebat, hebat tuan-tuan dan puan-puan. Tapi sekarang ni dah jadi macam mana? Saya rasa semua kita malu. Rakyat Malaysia tolaklah politik. Kita rasa malu sungguh-sungguh. Saya yang sama-sama pernah duduk dalam kerajaan sebagai member of the administration lebih 30 tahun. Tengok perubahan nilai-nilai perjuangan dari sejak zaman Tengku sampai sekarang. Saya malu sangat-sangat keadaan negara kita ini. Ini cerita yang apa berlaku dalam negara kita ni. Bilion sana, bilion sini dan sebagainya. Ni headline news. Semua seluruh dunia headline news. Surat khabar, TV, radio. Semua cerita benda-benda yang kita baca di sini ni. Jadi tak heranlah duit kita pun merudum. Merudum. Singapura sepatutnya dia kena bayar 3 Sing dolar untuk RM1 Malaysia sebab Singapura tak ada apa. Kita ada segala-galanya. Sekarang terbalik. Kita kena bayar RM3 untuk dia punya 1 Sing dolar, mana nak bermuka. Tapi tak apalah. Ini dengan Siam pun kita boleh kalah. Dengan Siam pun kita boleh kalah. Dulu kita pergi Siam megah ya. Dia tengok-tengok muka kita, abang. Kita pun steady. Wah, kita ni orang dari negara yang gagah. Duit dia kuat. Abang. Semua nak menantukan kita apa semuanya. Sekarang ada abang. Dia tengok muka orang Malaysia, dia beralih balik sana. Abang lagi Afrika lagi dia sayang.
Dia selalu buat kenyataan bahawa duit kita ni pasal duit Amerika yang naik. Duit Amerika, ekonomi Amerika, sebab itulah duit kita mudum. Dengan Bangladesh pun kita kalah. Dengan India pun kita kalah. Tanyalah pekerja-pekerja Bangladesh, India yang ada di sini. Bila kita bayar gaji, dia kata tak boleh ke penaik sikit gaji dia sebab sekarang bila tukar dengan duit dia jadi rendah. Semua pakat nak balik dah negeri dia. Pasal di sana lebih senang dia kata. Malu, kita malu. Ya, pengorbanan sekarang jadi sia-sia. Dah tak apalah tentang duit, tentang ekonomi. Bola pun boleh kalah. 10 telok, 10-0. Mana ada macam itu? Bagilah sikit kita seronok. Yang 10-0 tu apa pasal? And then Arab Saudi main lawan international match kat Kuala Lumpur lawan dengan Malaysia. International match. Arab Saudi kan kau sahabat kita baik. Dia dah menang. Kita pulur macam mana? 2-1 dia menang dah. Tak tahan kalah, kita pitok bom di Kota Padang. Mujuklah kita berdoa lah, jangan harap Saudi hambat orang ambil haji semua nak balik negeri ni kita. Jadi tuan-tuan, every aspect of our country kita ni memalukan. Jatuh maruah. Macam mana boleh jadi macam itu? Sedangkan kita begitu indah, begitu mulia, begitu cantik untuk 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun yang pertama. Macam mana boleh jadi macam itu? Sejarah dunia 6,000 tahun yang tercatat jelas menyatakan macam-macam kerajaan lah seluruh dunia ni. Any government mana juga kerajaan kalau lebih pada 30 tahun dia memerintah terus menerus, macam mana baiknya sekalipun kerajaan itu, maka unsur-unsur buruk tu akan mula masuk. Sombong, curi, rasuah, penyalahgunaan kuasa, semua akan. Decadence will set in, kata orang. Decadence will set in. Yang kita ni 58 tahun, pecah rekod dunia. Sejarah dunia kena berubah. Jadi tak heranlah tuan-tuan dan puan-puan, benda-benda yang kita baca tiap-tiap hari dalam surat khabar ni, saya tak gamak nak cerita panjang sikit bab ni sebab semua kawan-kawan saya belakang. Ada setengah selalu semua kebanyakan mereka saya duk punya ceramah kat dia orang. Tapi sekarang buat perangai macam tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini masalahnya. Ya? Jadi macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat? Sebab kenapa boleh mereka jadi macam itu? Sebab mereka terlupa semangat kemerdekaan kita ni. Yang 10 tahun, 20 tahun tu kita selalu sedar. Bila Tengku pergi meminta merdeka dari British, dia bawa wakil semua kaum. Kami dah bersatu, kami nak merdeka. Masalah antara kami dah bincang, kami dah selesai, kami dah bertolak ansur dan sebagainya. Dia bawa juga wakil raja-raja. Rakyat tak ada masalah. Yang susah sekali ni raja-raja. Sebab kuasa mutlak pada waktu itu, walaupun kita kata British, tapi legally di tangan raja-raja. Raja-raja adalah mempunyai kuasa mutlak. Jadi alhamdulillah, Tengku juga sebagai anak raja, dalam perjalanan pergi ke London tu, dia dapat pujuk wakil raja-raja ni, tolonglah nasihat raja-raja, terimalah dengan cadangan saya ni. Jadikan constitutional monarch, iaitu serahlah kuasa kamu, harta-harta kamu, semua kepada rakyat. Kalau tidak, raja-raja di Malaysia ni akan jadi macam di Indonesia ataupun di India. Alhamdulillah, wakil-wakil raja tu, Datuk Panglima Bukit Gantang, Datuk Aziz Majid, Datuk Syekh dari Johor, semuanya pun setuju. Jadi Tengku kata, here, the raja-raja pun ada di sini. Mereka pun sanggup transfer kuasa mereka ni kepada rakyat. Hak ni saya terpaksa cerita, semua kita tahu tapi semua lupa. Ini kerajaan yang ada ni yang paling lupa. Iaitu raja-raja dan British transfer kuasa politik. 5 minit lagi dah.
Transfer kuasa politik kepada rakyat. Rakyat yang berkuasa. Rakyat yang berkuasa. Begitu juga bila kita merdeka bermakna tu segala harta pesaka dalam negara kita ini adalah kepunyaan rakyat. Rakyat terpaksa pilih kerajaan, pilih wakil-wakil rakyat dia sebagai pemegang amanah untuk menguruskan harta-harta negara ni untuk kebajikan rakyat. Jadi pada permulaan kemerdekaan ini kita semua ikat. Satu, kita kongsi kuasa. Keduanya, kuasa politik, political sovereignty adalah di tangan rakyat. Nombor tiga, segala harta pusaka dalam negara ini adalah kepunyaan rakyat. Hak ni pemimpin politik selalu beringat. Janganlah nanti apa, nak buat ni, rakyat marah. Itu apa kata rakyat? Ini jangan, ini merugikan rakyat. Semua orang begitu sensitif tentang hak-hak rakyat dari segi politik, ekonomi dan sebagainya. Tapi ini dah 58 tahun, pok-pok ni semua lupa benda tu. Dia rasa sekarang, bila dia berkuasa politik, wah dia yang berkuasa bukan lagi rakyat. Dan harta semua ni, bila dia ada berkuasa, harta semua ni, hak dia punya, dia boleh buat ikut suka dia untuk kepentingan dia. Ini yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan. Akhirnya pada tahun 2008, rakyat memberontak. Rakyat memberontak, maka 5 negeri kalah. Tak pernah kita jangka benda ni boleh berlaku, kalah. Masa tu PAS buat pakat dengan parti-parti lain, menang. Sebab yang menang, sebab dalam Pakatan Rakyat tu ada satu parti tunjang. Dia ada dua saya parti tunjang. Mass based parti dalam Malaysia ni, UMNO dengan PAS. Ini jangan siapa lupa. Mereka ni mewakili 70% penduduk Malaysia. UMNO dan PAS. Jadi siapa juga nak jadi kerajaan, mesti ada parti, mass based parti dalam kerajaan itu. Menjadi tunjangnya. Alhamdulillah tahun 2008 menang 5 negeri sebab ada parti tunjang dalam Pakatan Rakyat. Lepas itu okey, terkejut semua. Lepas itu mai 2013. Masa tu saya pun dah keluar UMNO dah. Saya pun pergilah pentas PAS semua kata-kata. Pergi ceramah dan sebagainya. Wah, patut menang dah. Patut menang sangat-sangat dah. Tapi dia pergi kalah. Tapi walaupun kalah, popular vote 52%. Rakyat undi untuk perubahan. Dalam waktu Pakatan Rakyat tak ada duit, tak ada TV, tak ada radio, tak ada pejabat-pejabat kerajaan. Belik sana pula ada pegawai-pegawai pejabat-pejabat kerajaan, semua pakat turun. Tak turun kena buang. TV, radio, surat khabar semua dia punya. Sekarang dah pecah Rusia duit. Allah. Punya banyaknya. Bukan kita kata, dia pun sendiri dah mengaku. Dia orang sendiri dah mengaku. Duit punya banyak. Beli sini tak ada duit. Itu pun 52% rakyat pergi undi nakkan perubahan. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita nak membina negara sejahtera. Siapa nak jadi kerajaan? Siapa nak jadi kerajaan? Entah pula sana penyakit teruk, kita semua lemah, semua nak mesti kena berubah. Tengok-tengok Malaysia, nak berubah. Siapa dia balik sana? Ada parti tunjang, dia pergi tendang keluar. Tinggal apa? Tinggal apa? Ini malang nasib rakyat dan malang nasib negara Malaysia kita ni. Kesian kepada orang-orang pemimpin kita yang telah kubur. Ini dilema tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tapi tak mengapa. Sebab PAS, tolong ingat, kamu adalah parti tunjang, mass based party. Kekuatan kamu adalah dari ahli.
Ahli yang 50 tahun, 60 tahun dah bukti bahawa tak bagi apa pun kami tetap dengan parti kami. Tapi adakah PAS sanggup memikul tanggungjawab ni untuk betul, untuk menyelamatkan negara kita ni? Jadi haruslah PAS sebagai one of the mass-based party, sebagai parti tunjang dalam negara kita ini, buat penyesuaian-penyesuaian yang perlu. Look at the big picture. Ya, buat penyesuaian-penyesuaian untuk menyelamatkan keadaan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, ya, bila sampai waktu nak pilihan raya, kita buat perhitungan. Kalau balik sana, dia kena ada parti tunjang. Kalau tidak, dia tak boleh menang. Nak ada parti tunjang, buat perangai bagus-bagus sikit. Kalau dia tak nak, boleh berpakat balik sana. Tapi berpakat balik sana, tengok dia tu penyakit teruk. Jangan pergi jangkit balik. Jadi kena bertobat dulu. Bertobat dulu, janji akan sembuhkan penyakit apa semua tu, boleh kita fikir dari segi nak berpakat. Tapi jangan bergabung, berpakat. Sebab rakyat dan negara nakkan kerajaan. Dan dia nakkan kerajaan yang teguh. Dan kalau mana-mana juga kerajaan kena nak teguh, mesti ada satu parti tunjang menjadi tunjang dalam kerajaan itu. Kalau tidak, tak boleh. Barulah kita dapat membina negara kesejahteraan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.